yang berlaku sekarang, Euro JPY. Ni nak menghampiri kawasan ni untuk invalidation ya. Tak ada dalam buku. Okey, lepas ni kita tengok. Ini chart tak ada apa yang menarik nak tanya Abang Galih, bukan tak okey. Okey, jadi kalau dia break invalidation dekat sini, kejap. Okey, kalau dia break invalidation kat sini, adakah kita nak katakan dia berubah trend? Tak ada cerita rahsia. Dia ada dalam buku tu, tapi dia tak tunjukkan dalam buku price chart ke siapa dah. Dia ada, cuma dia sebut momentum. Lepas tu kita nak tengok macam mana. Tak ada. Okey. So, adakah ini 4? Kalau dia breakout, mula-mula kita akan tanda dia sebagai 4 dahulu. Kalau dia breakout ini ya. The thing is, kita tahu kalau Euro JPY EJ ni dia jatuh, adakah di sini ada masukkan wave correlation, sequence correlation ya. Okey, EJ jatuh sama ada EU jatuh ataupun UJ jatuh. Dia akan buat correction yang lebih besar sekiranya dua-dua ni berlaku sekali. Boleh? Down, kita tengok EU. Mana EU? EU. Okey, EU jatuh. Okey, dia belum break dia punya invalidation. 1, 2, 3. Setakat ini kalau kita ambil Fibo extension, kalau kita ambil daripada level ni 1, 2, 1 dia masih dalam kawasan ni. Martin Pring tak ada. Cari Martin Yen. Pergi cari kali. Martin Yen nama dia. Martin Yen. Martin Yen. Pergi cari siapa Martin Yen. Walk with Yan. Dia jadi tukang masak jadi. Jadi ini adalah untuk Euro US dollar. Kalau Euro US dollar break out sini, then EJ, mana EJ tadi kita? EJ tadi EU adalah jatuh. Jadi ini akan buat yang lebih besar. Itu nombor 1. Martin Yen. Nombor 2 ada tengok UJ. Mana EJ? UJ. Adakah UJ ni jatuh? Tak kan? Pada waktu ni bertahan. Sekiranya UJ, dia dua senario. Sekiranya UJ jatuh daripada semasa, nampak 3 wave dia. 1, 2 dan ini. Kalau dia break out sini sini akan buat berapa wave? 5 wave. Kalau dia break out itu UJ. EU. Kalau dia break out yang ini, sini 3 wave. 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Maksudnya yang dekat EJ tadi, kalau ini break out 2 ni, then dekat EJ ni dia akan accelerate. Mana EJ? Ini akan buat berapa wave? Dia pergi Google. Ini akan buat berapa wave? Pian. EU kita ada 3 wave. Ni saya nak anda ni EU kita ada 3 wave. UJ jatuh kita ada 5 wave. Dekat sini akan ada jadi berapa wave? Kat sini kita akan buat berapa wave? Sini akan buat, nampak setakat ini kita ada 5, 1, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini je. Dan kalau dia buat correction ini tak dapat jadi wave 4. 5 wave juga. Alhamdulillah ada orang yang faham wave sequence ni. Sini tak dapat, kalau 4 macam ni, nampak tak 1, 2 punya size macam ni sahaja. 3 dan 4 besar sangat. Saya tak guna alternation.
Ramai yang buat Elliott wave, dia cuba untuk guna alternation, menyebabkan chart anda, oh 1, 2 kecil, 3, 4 besar. Tak, 4 saya akan kecilkan daripada 2 kalau boleh. Tak, dia tak campur macam tu, Bat. 5. Sini kena buat macam ni. Okey, kita ada 5 kat sini, 3, 5. Ataupun another, sini adalah dia akan buat apa? Dia akan buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dalam W, X dan Y. Apa pun yang ini tak dapat jadi 4. Faham tak? Dia tak dapat jadi 4 ini. Tu minggu depan, Khamis atau Jumaat, kita akan cerita mengenai wave sequence ya. Minggu depan, Hafiz. Double. Dia akan jadi double correction. Sini 3 wave, sini flat. Jadi ini tak dapat jadi 4, faham tak? Kalau kita tengok chart dia, kalau kita nak lukis 4 kat situ, terlalu besar berbanding dengan yang ini. Tak kena. Anda akan ambil apa? Anda akan ambil 4 ini. Dan sekali lagi anda tengok RSI dia. Ni kita dah cerita tadi kan. RSI dia breakout structure. Nampak? Semua ni berulang-ulang, benda sama je. Dan dia sini, dia breakout structure yang ni, yang ini. Dia breakout structure yang ini. 3, 7, 11. Yes. Tak apa cerita dia pula. Nampak? Kalau dia breakout structure, then kalau kita akan trade wave 4 tu. Sebab kita ada momentum sequence. Faham? Kita ada momentum sequence. Jadi saya akan alihkan satu kita biru ni ke sini. Satu ni kat sini. Correction yang lebih besar kalau itu berlaku. Kalau dua-dua, UJ jatuh, EU jatuh, EJ akan buat correction yang lebih besar. Sekiranya kita ada EU jatuh 3 wave, UJ tak jatuh sideway, ini akan masih dalam wave 4 ini. Faham? Ini kan buat correction yang kecil. Ini kan buat wave 4 ini. Sini je dia habis. Tak, saya tak nampak dia break lah. Ingat 3 instrumen. EJ ni dibentuk oleh EU dengan dengan UJ. Jadi kita akan tengok, saya tengok 3. Saya bukan tengok satu ni semua chart lukis kat situ, tak. Saya tengok correlation dia. Mana-mana yang membuat break higher high, break support, yang invalidation, terus saya tengok yang dia punya kawan. Apa kawan dia buat? Bukannya terus lukis ni, tak. Apa yang kawan dia buat? Itu dia. Satu, jangan gelabah bila trade. Anda tengok, then anda buat decision. Sekarang ni, untuk sekarang, selagi dia tak break, ini masih lagi 2. Faham? Kita mungkin trunket. Dia pun correction trunket. Anda tak jangka hujung trend. Tapi anda tak trunketkan trend. Anda trunketkan correction. Correction boleh trunket. Maksudnya dia sampai 618764 ni. Macam sini. Dia sampai kawasan 618764. Okey, kawasan sini. Okey, selagi dia tak break. Kalau dia break, kita tengok UJ, kita tengok kepada EU. Apa dia buat? Kali minggu ni kita dalam sikit. Minggu depan lagi dalam. Dan kalau anda ingat hari ni pening, minggu depan lagi pening. Boleh? Boleh trade tak? Tak. Satu ni kena buat higher high. Jadi tak ada. Tapi saya nak terangkan mengenai dia punya correlation tadi. Okey.
Lain daripada tu gold. Gold, silver. Gold, silver. Ini tak buat higher high. Kita dah ada wave 1, 2. Jadi ini bukan tempat trade. Anda cuma trade kalau dia buat breakout ini. Ini tak break. Jadi tak ada apa-apa. Ini boleh lagi dia buat macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Faham? EJ kena SL. Tak apa, ada SL. Kalau tak ada SL, tak ada account tu je. Inilah untuk gold. Silver. Silver breakout. Nampak? Jadi kalau nak trade, ada trade apa? Ini time frame besar dia, kita ada trend ke atas. Dan kita ada, setakat ini dia tak break atas ini. Jadi kita belum ada trend dekat H4 ni. Bagi mereka yang intraday, sini dah ada 5 wave. Dah ada 1, 2, 3, dah ada 5 wave. Ini breakout dalam motif. Kalau dia ada ni, anda boleh trade untuk silver. 1, 2, tak sampai 1, pullback, wave 2, nampak 3 wave, anda boleh long. Okey, itu adalah untuk silver. Okey. Itu adalah untuk silver. Jadi kalau dia buat yang jelas antaranya wave 2 at least 38.2. Ini sekarang ni belum. Kalau dia taper habis, inflation is there. Gold is still, asalkan anda tak pergi short gold. Kalau ada set up long, anda long. Gold, silver. Because anda nampak kat Bitcoin berdarah kan. Disebabkan orang melihat kepada penyimpan, value retention, orang kembali kepada lebih tradisional. That's part of the reason. Okay, jadi kalau ini membuat 1618, kita nampak 3 wave jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, then dia buat 1, 3, 4, 5, then anda long. Okay. Bukan 3 wave ini kecil ni, jangan. Boleh? So silver dekat time frame M15, M5 ada set up, cuma tunggu pullback. Arah dia kat selagi anda tak short dia, anda okey. Okey, Bitcoin. Tak jadi saya nak buka chart Bitcoin. Kalau macam tu saya tak jadi buka chart Bitcoin. Okey, sama juga dengan minyak. Minyak masih ke atas. RSI dia, kalau dia breakout ke atas, ini hampir. Kalau ini breakout atas ini, kita akan extendkan 3. Faham? Kita akan extendkan 3. So, ini adalah untuk minyak. 1, 2. Kalau ini lebih daripada 1618, wave 4 anda boleh trade. Tak, bukan 3. Tak. Wave 2, Fibonacci retracement, untuk analisa, kita lihat dia mencapai sekurang-kurangnya level 32.8. 32. Sekejap. Okey. Sekurang-kurangnya 38.2, 30. Patutlah nombor terbalik. 38.2 Aina. Kalau kita nak jangka wave 2, lepas ni kita cerita benda tu. Okey. Jadi kalau minyak, kita ada RSI yang break 1618, anda boleh trade wave 4 ni ke atas ni nanti. Kita akan extend dia. Sini kita akan extend. Simple je nak extend benda ni. Saya alihkan sum ni. Ini 3 ni ke atas sini. Sini 5. Sini 4.
lepas tu ini 5, itu 3, ataupun kita extend lagi ke atas. Itu yang saya duk cerita benda ni lah. Yang cerita apa RSI tadi. Kalau anda tengok RSI dia break structure, fractal ini habis. Faham tak? Okey, 1, 2, 3, 4. Anda tengok sekarang ni tiap kali wave 5, anda akan dapati yang correction ni selagi dia tak break structure daripada sini ini permulaan low dia kan. Ini permulaan low dia. Nampak tak? Ini permulaan structure dia kan ke atas Jadi ini 1, 2. Nampak tak setakat ini daripada 2 kat sini, daripada sini, dia tak break structure, masih sama, masih yang sama. Faham tak? Jadi ini masih yang sama. Kalau ada nampak tiba-tiba RSI dia buat macam ni, macam EJ apa semua tadi, dan kemungkinan untuk structure yang color hitam ni habis. Faham Aina? Kalau tiba-tiba dia buat ke bawah, tiba-tiba dia buat lain, then kita katakan 5 kita habis kat sini. Itu yang ramai orang tak tahu. MS lagi, momentum sequence lagi atau break with higher RSI. 1618 yang ini tak break structure Pian. Yang structure ini kan dia tak break, dia tak ada benda ni. Kalau macam ini kan, kalau dia sampai 1618 dan dia tak break structure, maksudnya 3 kita extend. Dan 4 kita boleh trade kalau ada pullback. Faham? Itu yang RSI ni. Kalau nak kira boleh, tapi boleh je. Kalau nak kira pun boleh, Bat. Betul. Boleh kira, tapi juling lah. Paling senang anda kirakan sekali dengan stokastik. Stokastik punya lekuk. Boleh je kira. Saya lagi senang, saya tengok RSI dia tak break, itu continue ke. Tak faham tak? Jadi ini structure yang sama kan. Kalau dia structure yang sama, extend 3, dia break RSI, itu 3. Dan 1618, 4 kita boleh trade. Faham Aina? Whether dia buat yang besar atau tak kan. Itulah guna RSI tadi. Bila correction dia, ada momentum. Structure ini habis, then kita tengok itu. Itu. Kita akan extend. Anda tak jangka hujung trend. Ada masa, yes, dia boleh reverse besar. Tapi itu tak ada benda perfect. Yang kita tahu, kita ikut satu hukum, kita ikut jadi kalau dia ke atas. Kita ikut, RSI dia break, selagi tak ada divergence. Ada divergence, kalau dia ada divergence, 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu ada divergence, kan? Dan itu menandakan kemungkinan, dan bila dia turun kat sini, kecil je turun, lepas tu sini kan, dia break structure. Dia lain je rupa dia. Ini 5. Keep buat higher. Yes. Hujung trend, ingat tak saya sebut ni, kat hujung trend tu payah. Bila anda tengah-tengah kat 1, 2, sebab itu ada tunggu satu yang, sebab itu ada cuma trade bila berlaku breakout, bila berlaku 5 yang incomplete sequence. The moment berlaku incomplete sequence, ada tahu ada wave 2. Kalau dia pergi dalam satu structure, RSI dalam satu structure, tak break, keep on higher high, anda keep on chasing. Anda pergi satu time frame rendah, anda naik. Ikut je. Boleh? Itu namanya riding the trend. Anda ikut je dia. Selagi dia tidak menunjukkan reversal. Nampak tak penggunaan RSI ni? Okey, panjang kita cerita ni. Lain-lain daripada tu tak ada Euro AUD, GBP AUD ke atas, itu menunjukkan ada kemungkinan untuk kita buat 2 ini. Ini pun sama. Tengok. RSI dia. Ini break structure. Ini break structure. Ini break structure yang ini. So,
Kalau itu berlaku, kita ubahkan satu kita ke sini. Sini jadi 2. Itu yang saya sebut semalam. Ini anda kena tunggu kepada waktu ni ya. Dia ini wave 2. Kalau ini buat lower low, anda trade. Ini tak lower low. Faham? Ya? Kalau ini buat lower low dan kita trade. Nampak yang ni? Ya, jadi ini adalah 1, 2. Ini satu structure. Ya, boleh tak trade kat sini? Tak. Yang semalam tu saya letak kat sini, kalau siapa masuk anda ambil 50%. Yang semalam kita cerita kan, kalau anda masuk anda ambil 50%. Dah ambil partial. Lepas tu dia ni nak kena BE dah. Ya. Boleh tak dia jatuh terus sini? Boleh. Macam yang kita tandakan sekarang. Boleh. Dia jatuh selagi dia tak break atas ini. Kalau dia break atas ini 1 sini. Ini 2 kat sini. Kita ada 1, 2, 3. Boleh tak trade kat sini? Ini tak. Sebab 1 kat sini bukan lower low. Bukan trend. Sebab itu saya terangkan semalam kan. Kenapa kita lukis dia macam ni? Sebab kita nak cari peluang entry. Dia akan ada reaksi macam mana pun. Kenapa saya tak tahu. Fibo. Ya. GN tak. GN tak. Dia punya penurunan ni pun tak. Ini kalau breakout ke atas, ini adalah continuation ini. Ini adalah continuation ini. Kalau breakout ke atas, ini adalah continuation 1, 2, 1, 2, 3. Ini. Faham? Ini adalah A, B dan C. Ini adalah 2. Okey, GN. Keluar separuh dah. Itu je ni. Tapi itu adalah untuk intraday ya. Jangan pergi hold dia sampai minggu depan. Yang kita cerita semalam tu ni. Kalau ini breakout ke atas, tak. GA bukan GN yang semalam kita ceritakan semalam. Anda tak pergi hold dia pergi seminggu. Itu intraday. Intraday hari ini masuk, hari ini keluar. Jangan pergi swing dia pula. Okey. Apa yang saya ceritakan ni, ini adalah merupakan yang dalam kita punya sistem yang kita guna pakai dalam analisa pasaran. Inilah the whole thing, iaitu kepada memahami structure. Saya akan off sikit daripada nota kita, tapi benda-benda ni semuanya ada dalam nota ni ya. Jadi bagi mereka yang first time ikut, kita ada berapa minit lagi? Okey, kita ada setengah jam. Okey, nota-nota ni ambil dekat Discord channel, anda ambil kat situ. Dan chart ni pun semua ada. Saya update dia 2 kali sehari. Okey, basic dia adalah benda ni. Jangan pergi swing dia pula ni. Itu intraday. Itu betul cangkuk kepala. Ada tak nampak dia pukul 5 pagi apa jadi? Siapa pergi tengok GA, GN pukul 5 pagi? Ada siapa-siapa tengok? Nampak tak dia punya tu. Apa-apa tak kisah XM ke mana kan. Sebab itu adalah roll over time. Okey. Dah ambil dah 5 kali print. Okey. Basic dia adalah kesemua yang ni ya. Yang pertama, struktur pasaran 2 je. Trending ataupun ranging. First, apa yang dimaksudkan dengan trending? Trending market adalah bila kita ada siri pergerakan. Sebab itu bila orang kata, bang mencanak bang, dia naik macam ni. Itu bukan trend, itu naik. Itu naik. Belum jadi trend. Trend adalah bila dia naik, turun dan dia naik lagi. Dia masih naik. Itu trend. Oh, dia masih naik. Itu trend. Dia naik, belum trend. Dia naik, turun, dia masih naik. Itu trend. Faham? Angkat. Pukul 5 pagi. Itu saya cakap jangan masuk malam tadi kan. Siapa masuk yang malam tadi, dia kena
Lepas tu dia kena stop loss, lepas tu dia pergi. Lepas tu ganga. Lepas tu siapa salah? Yahudi. Okey. Big trend bukannya sebatang canak. Mencanak. Itu mencanak. Belum trend. Kalau dia kata trend adalah bila dia ada siri pergerakan. Kalau dia nampak macam ni, itu bukan trend. Itu adalah market yang tengah ranging. Ataupun dia range ke atas ataupun range ke bawah. Itu bukan trend. Faham? Saya rasa saya tak payah ceritakan benda ni. The thing is, selalu kita dengar, trend is your friend, kan? Kita nampak chart tu naik elok je kan. Kita masuk, dia turun sikit. Kita masuk kat sini sebab sini ada kawasan zone support kononnya kan. Kita masuk, dia terus turun. Siapa selalu kena macam ni? Kan? Kita masuk, ini zone support. Ni masuk layer sikit. Layer sikit. Macam layer perfume. Dia masuk situ kan. Dia naik 5 pip. Tak sempat letak BE, dia pergi pandai lela. Ni bahasa trader ni. Siapa yang selalu sangat kena yang macam ni? Biasa kena. Di sinilah memahami Elliott Wave. Anda tak payah lukis Elliott Wave. Kalau anda faham saya ceritakan mengenai RSI tadi, anda tak perlu melukis Elliott Wave. Anda cuma bak kata Badrul tadi, anda cuma kira wave saja, kira structure dia saja. Di mana tiap kali berlaku RSI reset, kalau anda nampak dia trending, dia akan mempunyai lekuk 5, 9, 13, 17 dan lain-lain. Layer 3. Apa benda Bat punya spelling? Tak payah encik-encik, panggil Zul je. Okay. The thing is, bila kita... pernah jadi panjang. Okay. Di sinilah terdapat dua benda yang anda kena faham. Elliott Wave adalah satu teori yang dikeluarkan oleh R.N. Elliott lah. Kita cerita sejarah dia sikit lah mengenai psikologi pasaran. Di mana asas dia, apabila kita ada satu pergerakan yang membawa kepada trend, dia dibentuk oleh 5 wave. Ini asas dia lah, asas ya. Dan apabila kita ada satu correction, dibentuk oleh 3 wave. Dan kita tahu ini adalah satu cycle harga. Okay. The thing is, apa yang membezakan Elliott Wave dengan Gann, dengan Dow adalah kepada konsep fractals, pecahan. Di mana menurut Elliott, apabila kita ada satu yang membentuk trend ni, sebenarnya dalam ni ada anak dia lagi. Yang juga membentuk cycle yang lebih kecil. Cycle yang lebih kecil. Cycle yang lebih kecil. 2, 3, 1, 2, 3. Whatever lah rupa dia. Itu adalah... buat itu je. Boleh je SBR. Boleh guna, Pian. Boleh guna. Tapi kaitkan dia dengan apa yang anda faham sekarang. Okey. Jangan lupakan yang lama. Tapi kalau nak masukkan dia, kena test sistem tu dahululah. Okey. The thing is, anda cuma... Bila anda nampak benda macam ni, ini dah trend ke tak? Kalau anda melihat kepada cycle yang hitam ni, sini belum trend. Sini belum trend. Trend cuma berlaku kalau yang hitam ni, kita ada yang breakout dia. Breakout dia 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah low, high. Situlah cycle harga, low, high, higher, low yang cuma confirm bila ini break. Masalahnya banyak kali bila breakout macam ni kita masuk kat breakout macam ni, ni yang selalu jadi ya. Ini yang biasa sangat jadi. Biasa sangat dia turun, kita masuk dekat sini. Kononnya resistance become support. Ini yang selalu sangat kena kepada kita. Kita masuk kat sini, dia naik 2 pip, cover spread saja, dia turun lagi.
Berpegangan tangan. Korang cerita apa pegang tangan ni? Kata tadi bukan ni. Pian. Mengucap kan, mengucap. Maghrib tu. Aduh, korang cerita apa ni? Okey. Ini yang selalu sangat kena dengan kita. Kita masuk, the moment kita keluar dekat sini, alamak dah rugi, dia pergi terbang. Siapa yang biasa sangat kena benda ni? Dia masuk breakout, masuk dekat tempat breakout tadi, situ adalah ni, kita masuk, lepas tu dia naik sikit, lepas tu jauh 6, sama ada kena stop loss ataupun MC ataupun account kita keluar, dia naik. Ini biasa kena. Ini biasa. RBS SBR. Okey. Di sinilah memahami mengenai konsep, mana konsep kita ni? Incomplete sequence dan momentum sequence. Ada tak siapa-siapa dalam ni masih tak faham apa itu Fibonacci retracement, Fibonacci extension? Saya rasa saya tak perlu terangkan benda tu kan? Fibonacci retracement dan Fibonacci extension always kiri ke kanan, jangan kanan ke kiri. Kiri ke kanan, tak kisah dia kiri atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Asalkan kiri ke kanan. Okey. Anda boleh trade yang ini cuma apabila anda buat yang berikut. Anda tarik Fibonacci extension dan breakout dia tak mencecah 100%. Ini dikenali sebagai incomplete sequence. Sequence ataupun pergerakan tu tak habis lagi. Anda refer kepada nota ni nanti ya. Ni. Mana ni? Ada tak dalam nota ni? Tak ada. Tak apa. Nota minggu depan ada. Itu dikenali sebagai incomplete. Idea dia adalah symmetrical charting ya, di mana daripada permulaan sini kepada puncak ini, selagi dia tidak lengkap, kita katakan ini trend dia tak habis. QM. Semua bagus habis. Semua bagus. The thing is, kita nak tahu trend tu habis ke tak. Itu nombor satu. Ini dikenali sebagai incomplete sequence. Structure tu tak habis. Syarat dia, dia kena break out. Ini kena break out. Color ini. Ini kena break out. Dan break out dia dalam satu structure. Faham? RSI tadi. Roti bakar Sofian. Terus kau tak ada dekat Discord pun bergaduh, dekat sini pun bergaduh. Belasah. Ni. Faham? Ya. Yang naiknya structure ni, ingat tak RSI tadi? Itu sebabnya saya ceritakan RSI tadi. Dia naik satu je. Cantik dia RSI dia, berakhir dengan divergent. Dia tak break out dia punya trend line bawah. The moment dia break trend line bawah, Aina itu adalah correction yang besar kepada struktur ini. Faham? Aduh. Boleh? Mana Aina tadi? Sekarang ni orang duk sibuk apa yang cerita bodoh. Nanti saya baca. Saya tak habis. Saya duk sibuk benda lain. Laptop masih tak sampai. Hari ni umum lockdown. Saya tak tahu. Dia akan impact kepada ekonomi kita. Yes, Aina. Bukan hanya KLCI tau. FKLI tau. Ada nampak tak cerita yang saya awal ceritakan tadi, S&P 500? S&P 500, kita cerita pasal DAX awal tadi. Benda sama. Kita nampak momentum ke atas semakin menurun. Ni yang saya ceritakan ni benda sama. Benda sama dengan S&P 500 tadi ya.
Aircon dah repair. Cabut aircon lain masuk kat sini. Nak cari orang sekarang ni, nak cari aircon pun payah. Hai. Faham? Jadi kalau ini berlaku dan 3 wave kat sini, anda boleh cari. Anip, faham tak Anip? Mana Anip? Anip, kau jangan makan dulu, kau tunggu aku tak makan lagi. Boleh? Ini ada soalan tak yang kat sini? Banyak sangat conteng kat situ. Tapi faham konsep tu? Itu adalah incomplete sequence. Jadi itu trend yang anda boleh trade. The thing is, anda kena faham, anda kena lihat daripada time frame besar kepada time frame kecil. Kalau anda tengok yang ini adalah 1 time frame besar, 2 time frame besar, 3 time frame besar kan. Lepas tu kan, anda tengok di time frame kecil, dia buat 1, 2, 3, 4. Di sini dah start divergence, dah nampak divergence. Lepas tu anda tengok dekat time frame lagi kecil. Ini memang naik 1, 2. Jangan trade dia. Macam mana anda nak tahu? Faham, ada ni. Anda nak tahu ini habis. Anda tak trade dah kalau kawasan ni. Macam mana? Anda tarik Fibo, anda nampak area ni dah masuk 100, 1618 di time frame besar. Waktu tu jaga-jaga. Bila-bila dia boleh turun bawah. Faham? Selagi dia tak sampai 1 ni, dia di time frame besar, dalam kawasan ni, bila-bila berlaku incomplete sequence, momentum sequence yang dalam yang bawah-bawah ni ada trade. Selagi tak sampai 1. Profesor Muhaya. Nanti. Saya ketinggalan sikit pasal Facebook. Laptop nak tengok phone main COC. Nak naik Town Hall 12. Tak tidur malam sebab COC. Apalah. Memang teruk PKP kali ni. Okey, anda tak masuk bila price dia macam Ichimoku dalam Kumo. Kapal terbang tu, tempat tak terbang. Faham? Okey, apa jelas Jebat? Yang ni jelas. Panggil Zul Jebat, tak payah encik-encik. Kita tiap hari sama. Pelik panggil encik je. Ada cuma trade yang ini kalau berlaku macam ni. Kalau anda tarik Fibo, kita ada zone kita tadi 1, 1618 dan anda dapati kan RSI dia buat high dan sini break out. Bila dia kena 1618 dan dia bila kena 1618 dia ada divergence. Ini satu structure. Blue box tu macam Kumo Galih ada belajar kan. Ni Anip, ni. Bila dia RSI tadi kan cantik je dia. Tak adalah cantik macam tu, tapi macam ni lah kan. Sekejap padam dia. Macam mana RSI sama dengan chart macam tu. RSI dia macam ni lah rupa dia. RSI dia kan naik macam ni kan. Macam ni, lepas tu dia ada divergence. Sini divergence macam ni. Nampak dia satu. Tak ada yang thread ke bawah. Faham? Kalau dia tiba-tiba kat sini kan, dia ada thread ke bawah. Sebelum dia sampai 1618, kalau dia thread selepas 1618 tak apa. Tapi sebelum sampai 1618 dia tak boleh thread. Faham tak? Macam mana bahasa thread pula hari ni? Pelik-pelik kita hari ni. Hari Jumaat ni memang ada pelik sikit kan. Kalau dia tak ada thread, dia sampai 18 baru dia thread. Faham? Itu 1, 2, 3. Dia thread. Itu 4. Anda boleh trade. 1, 2, 3 anda boleh trade. Faham tak? Pening lah kepala aku ni. Faham? Kita terus cerita pasal nak trade ni. Patutnya minggu depan. Trade. Lebih kurang. Dia terkeluar RSI dia. Bukan. Itu ciri-biri. Aduh. Boleh tak? Faham tak? Habis nak guna bahasa orang faham ni
Siapa tengah makan tu minta maaf. Boleh? Pening kepala Ustaz. Faham? Selagi dia tak ada thread dalam satu ni, maksudnya ada tariklah trend line. Ni contoh. Kita ambil contoh. Mana? Macam gold ni kan. Macam gold ni ya. Selagi dia tak ada thread, ni RSI dia. Macam ni satu kan. Ni ada thread. Ini 4. Nampak? Thread dia satu je. 3 ni dia break 1618. 1618 break. Nampak sekali je dia. Thread itu 4. Ingat perfume dia thread. Yes, dan anda boleh trade wave 4. Aduh. Break channel. Benda tu je. Itu sebenarnya saya masukkan kepada anda yang ingat tak saya cerita channeling tu. Tu benda dia sama. Saya sebut. Sabar ni, sabar. Sorry. Asalkan faham. Saya nak anda faham. 2 minggu aku cerita benda ni. Setiap hari cerita benda ni. Thread. Dia tak terkeluar lah. Dia tak keluar alam. Luar alam. Apa kau belajar dekat Elliott Wave ni? Thread. Orang pun pening. Apa benda lah dia belajar thread hari ni. Faham? Okey. Asalkan dia tak check. Selagi dia tak, kalau dia dalam satu cantik dalam channel, RSI dia dalam channel, sampai 1618, itu satu structure. Dalamnya akan ada 5 kan. 5, 9, 13, 17 or whatever number. Boleh? Okey. Lepas tu dia thread. Ada tunggulah. 4. Kita dah ada wave 3. Faham? Ini dalam structure yang sama. Satu lagi, kalau anda nak letakkan filter adalah benda ni ya. Ni ambil nota ni. Dia sepatutnya dalam ni. Saya tak tahu kat mana saya letak nota tu. Bila anda nampak dia buat 3 macam ni, 4 ni boleh trade ke tak? Ni bagi mereka intraday anda mesti, ni banyak dekat intraday chart anda gunakan channel ni. Kalau anda letakkan 3 ni kalau merah, anda start 1, 2. Dia kena keluar channel. Balik channel 4 mid ataupun 3 wave tu lah. Saya biasanya 3 wave dan mid channel tu saya masuk. Ya. Itu channel ni. Ini satu teknik dalam Elliott Wave, mid channel. Kenapa saya tak tahu? Itu teknik dalam Elliott Wave. Banyak lagi contoh dia. Contohnya macam ni tiga ni. Kalau 3 ni tak sampai 118 tak dapat. Tengoklah. Mana yang sampai? Ni cat apa ni? Gold. Tengok lain. Ni tak break lagi. Dah break ke tak? Ni dah break. Ni kita akan letakkan yang lebih besar. Okey, kita tengok yang thread tadi ya. 1, 2, kejap. 1, 2. Ini sampai 1618. Okey, lepas tu ada tarik Fibo. Ada tarik channel. 1, 2. Okey. Price dijangka balik dalam kawasan ni. Anda tengok RSI. Kalau the whole thing ni, sini baru start trend, tak apa. Faham? Kalau ini baru start, contoh daripada sini sini baru start trade. Itu wave 4. Maksudnya sini anda boleh trade. Tapi ingat kita akan tengok kepada UJ dan EU. Tengok UJ dengan EU. Kalau UJ dengan EU buat yang terlalu besar, anda akan jangka ini wave 4 yang kita ceritakan awal tadi. Sekarang ni, ini tempat dia. Sini ada sampai 1618. Tarik 3 wave, kita akan long dari sini dulu. Boleh? Ini untuk intraday bagi mereka yang swing jangan. Bagi mereka yang swing kejap. Yes, bagi mereka yang swing, anda boleh trade dia ni. Untuk short term swing. Boleh? Ni channeling yang saya duk cerita sebelum ni. Dekat silver pun ada benda ni. Boleh? Yang thread tadi. Faham tak?
Yang ni tadi. Mana kita punya ni? Yang ni tadi. Itu momentum sequence. Ni yang thread kita tadi ya. Okey. Itu nombor satu, itu yang pertama. Dalam immediate wave yang pertama adalah kepada structure. Structure macam mana yang anda boleh trade ya. Jadi bila kita menyatakan bahawa satu pergerakan itu membawa kepada arah, dalam immediate wave terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah dikenali sebagai motif ya. Motif wave, motif structure, impulsive structure. Syarat utama dia wave 1, wave 2 tak boleh bawah wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 paling pendek, tapi dia tak boleh paling ke metode. Itu adalah untuk wave 2. Wave 3, wave 2 pula, wave 3. Wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Tak boleh masuk, tak boleh datang open house wave 1. Wave 1 buat open house, wave 4 tak boleh masuk situ. Kalau dia masuk, itu bukan motif. Faham? Okey. Dan wave 5. Untuk saya spesifik sikit. Kalau saya nak katakan dia sebagai motif, wave 3 kena sampai 1618. Nombor 2, wave 4 tak boleh cecah 50%. Kalau saya. Nombor 3, wave 5 kena ada divergence. Itu new elite wave yang saya guna pakai. Okey, ada dalam nota, pergi cek minggu depan. Bukan yang nota. Nota hari ni nota buku. Nota minggu depan nota saya. Okey. Tengok kat Discord tu, semua dah ada. Semua dah letak dalam tu. Okey. Itu adalah motif. Jadi syarat dia RSI tadi sampailah wave 5. Dalam ni akan ada macam ni. Dalam ni dia akan ada 3 channel. Berakhir dengan divergence, turun 2 dia boleh turun bawah daripada ni, tak kisah. 2 punya RSI boleh turun bawah dari ni. 2 sahaja, 2 boleh turun bawah daripada 1 ni. Untuk RSI 2. Faham? RSI 2 boleh turun bawah daripada 1. Dua-dua dia. Kalau tekan, silap tekan, dia keluar bahasa Latin. Ambil kau. Okey, wave 3 RSI dia kebiasaannya paling tinggi dan ada berakhir dengan divergence. Sini pun ada divergence. Lepas tu wave 5 kat sini kita akan nampak divergence. The whole thing dalam divergence. Itu wave 5. Dan kalau kita ambil sini sebagai kita punya ni. Kita akan ada satu channel, sini satu channel, sini satu channel, sini satu channel. 3 channel. Korektif boleh. Korektif selagi dia macam ni. Kalau sini korektif, sini masih korektif. Selagi dia atas daripada permulaan motif. Okey. Hari ni kita sempat cover yang ni je kot. 8 minit lagi. Okey, yang ni. 3 channel dalam RSI dah akan dapat 3 channel. Contoh macam ni. Macam apa ni? Kita tengok EJ lah, alang-alang dah buka EJ dia tadi. Okey, macam ni RSI. Okey. Ini dah tunjuk tadi kan. Kita tengok chart yang lain pula. Apa chart lain? Chart apa ni? Chart apa ni? Okey. US ni dekat sini sini ini nampak channel lain kan. Ini channel lain. Ini structure lain. Ini dan buat higher high. Anda tengok dia punya RSI. Setakat ini kita baru ada berapa channel. Ini satu channel. Satu channel. Berakhir dengan divergence. Berakhir dengan divergence. Ini divergence satu. Dan alah, kecil sangat. Okey, kita tengok ni dekat M5. M15. Sama je lah. Tak kisah sama. Okey, yang ini channel ini ini satu. Sini sekejap, saya buang ni. Ini adalah satu. Berakhir dengan divergence. 3. Berakhir dengan divergence. Channel kedua. 3.
berakhir dengan divergence. 3. Jadi kita ada 1, 2, 3. Kesemuanya berakhir dengan divergence. Boleh? Channeling. Channel. Ini yang anda nak tahu bila anda nak extend chart. Channeling ni tak ada dalam buku. Siapa yang trade pakai Elliott Wave, dia akan cerita benda ni. Dalam buku tak ada, saya tak tahu kenapa. Dia ada tapi dia ceritakan benda lain. Konsep dia ada. Tapi tak tahu kenapa orang tak tulis benda tu. Saya pun tak tahu kenapa. Nampak? Faham tak channeling ni? Ni penting tau. Ni ini 1, anda nampak divergence, itu 1. 5 wave berakhir dengan divergence. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5 berakhir dengan divergence. Jadi kita ada 1 channel, 2 channel. Faham? Untuk habiskan satu fractal, dia kena berakhir dengan 3 channel. Faham? Ya, sama macam kita tanya kan, Lionel Messi, kau bawa bola kan, kau pass kepada siapa pemain terbaik dunia? Van Dijk. Contoh tiba-tiba Messi dia jadi budak kutip bola untuk Liverpool, contoh. Jadi kalau kita tanya Messi, macam mana kau pass bola kepada Van Dijk? Dia suruh ditulis cerita tu. Payah dia tulis. Mula-mula aku gerakkan mata aku dulu tengok bola. Payah dia nak cerita. Contoh, dia tak jumpa term threat. Okey. Faham yang ni? Eric Tona. Itu nama penyakit ke apa tu? Eric Tona. Nanti saya Google. Eric Tona tu penyakit tu. Sama macam VIX ke? Okey, faham tak? Ni, 1, 2, 3. Jadi ini penting tau. Dan the moment anda nampak the whole ni dan lepas tu dia start membuat ke atas. Ada tarik trend line dekat sini. Ada jumpa tiga channel. Kalau dia tak ada thread, dia ke atas, kita extend. Faham tak? Ini penting tau. Kalau tak, anda silap. Ini yang banyak orang silap lukis Elliott Wave. Kalau tak, kita akan extend. Kalau tiba-tiba kan, mana tadi? Kalau apa? Ini 3. Okey, ini adalah 3. 1, 2, 3. Lepas tu kan dia tak ada thread. Faham? Malam Eurostat. Ya. Ronaldo tu siapa? Itu penyakit apa pula Ronaldo? Okey, ni kalau dia tak ada benda ni, sebab dia ada, kita lukis 2. Faham tak? Ini penting tau. Ini tak ada orang tunjuk kepada anda. Anda carilah buku mana-mana pun. Dia bercerita benda ni tapi dia tak terangkan dalam buku. Saya pun tak tahu kenapa. Trade ni penting. Malam ni siapa lawan? Okey. Kita sambung balik benda ni, saya tak nak setengah-setengah. Kita sambung balik benda ni minggu depan. Tanya saya remind saya mengenai channel ni. Ini amat-amat penting. Kalau bagi mereka yang nak melukis chart, ni wujud yang benda-benda ni. Ya, ni amat penting. The thread after buat 5 channel. 3 channel, bukan 5 channel. Dia tambah 3 channel pula. Dia tambah 5. 5 wave. Bukannya 5 channel. Adalah 5 channel. 1 channel ke bawah, 2 channel ke bawah. Aduh. Penat. Okey, dah faham? Minggu depan kita thread kucing. Minggu depan kita sambung balik cerita ni. Ni penting. Ya. Tanya saya minggu depan. Saya pun sebenarnya nak gunakan bahasa buku pening. Saya tunjukkan dalam chat senang. Itali Turki. Lagi best. Jurus trendline kali. Korang gaduhlah dalam Discord tu balik. Dah. Cukup. Okey? Tak nak peningkan bagi mereka yang baru ikut.
Ini semua bagi mereka yang dah lama ikut, ini basic. Cumanya saya tunjukkan cara nak haluskan, macam mana anda nak tahu. Bagi mereka yang dah tahu Elliott Wave, saya harap mata anda banyak yang dah terbuka. Oh, itu rupanya. Channeling ni menarik. Biasa saya pakai pitchfork pun boleh. Pitchfork, channel, dia konsep dia lebih kurang, Hafiz. Ya. Satu lagi adalah kepada apa nama benda ni? Allah, saya dulu banyak tunjuk benda ni, saya sendiri lupa. Ni. Mana dia? Mana nama dia? Nantilah, minggu depan kita sambung. Cuma pitchfork lain dia banyak sikit. Tapi sama konsep. Minggu depan kita sambung ya. Isnin sesi saya dari jam 5 sampai jam 7. Ikut yang sebelah 5 sampai 7 sebab malam tu kita cuma analisa pasaran. Okey, insya-Allah kita bersama lagi pada minggu depan. Dan ambil nota-nota ni dekat channel Discord, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda buat benda sama. Anda gunakan structure saya tadi, anda gunakan teknik anda untuk masuk. Jangan buang teknik anda, pakai teknik anda. Okey, insya-Allah kita bersama lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu semua.